sejahtera. Terima kasih kepada semua rakan media dari Malaysia dan dari Indonesia yang sudi hadir ke sidang media secara maya yang kita buat hari ini secara live. Sidang saya akan membaca teks sebelum kita buka untuk soalan, dan kepada rakan-rakan media daripada Malaysia dan Indonesia, seperti mana yang kita telah sebut di dalam jemputan media, anda boleh menghantar soalan lanjutan kepada kita punya koordinator media, dan saya akan memulakan pada hari ini dengan bacaan teks hari ini sebelum kita buka untuk ni. Okey, sidang media hari ini adalah dianjurkan oleh Gempita. Gempita adalah satu kumpulan tidak rasmi, gabungan elit dan majmuk pempengaruh dan pejuang isu tanah air. Kumpulan ini dianggotai antaranya Saudara Nazrin Norani, Zam Yahya, Dr. Krusi, Kak Michelle, Yima, Dayaku Intan, Mak Iban SZO, Papa Mary, dan buat masa ini diketuai oleh saya, YB Viral. Ahli-ahli Gempita mempunyai capaian hampir 100% pengguna media sosial di Malaysia, dan kami akan menggunakan pengaruh kami untuk menjadi suara semak dan imbang yang paling kuat supaya hak rakyat dan kedaulatan negara terjamin. Isu pertama pada hari ini ialah mengenai perkembangan sesi soal siasat oleh Bukit Aman terhadap dua ahli Gempita, iaitu saya Wajib Viral dan Papa Berry, yang dibuat semalam pada 21 Ogos 2023 di IPD Damwangi. Siasatan dibuat kerana ada laporan berkaitan sesi live saya bertarikh 14 Ogos 2023 bertajuk "Waliwat Kejam Tak Bagi Saya Rehat". Untuk pengetahuan media Malaysia dan media Indonesia, waliwat dan waliwati ini adalah gelaran yang diberikan netizen kepada pentaksub Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan telah dibuat berkenaan ulasan saya mengenai isu lawatan Presiden Indonesia ke Malaysia pada Jun tahun ini, di mana saya tidak bersetuju Jokowi dibawa bertemu rakyat Indonesia di Chowkit, yang mana kita semua sedia maklum adalah pusat pendatang asing tanpa izin parti dari Indonesia, dan membawa Jokowi ke situ adalah ibarat memberi pengiktirafan kepada parti-parti ini dan memberi anggapan negatif terhadap kedaulatan Malaysia. Yang keduanya, ulasan kami mengenai kenyataan dibuat Anwar Ibrahim yang sudah berkali-kali menghakis kedaulatan negara. Kami membuat ulasan ini berdasarkan 3 insiden di mana Anwar Ibrahim telah menggunakan bahasa diplomasi yang salah. Sekaligus, jika ikut standard Anwar Ibrahim ketika beliau ketua pembangkang, ianya adalah penghinaan terhadap negara. 3 insiden itu adalah seperti berikut. Insiden 1 adalah merujuk kepada gelaran abang besar yang diberikan oleh Anwar kepada Indonesia dan memberi bayangan Malaysia adalah adik kecil yang mudah kecil hati. Insiden ini berlaku di Jakarta bertarikh 9 Januari 2023 di City Corp Leadership Forum apabila mengulas penyelesaian isu sempadan Malaysia-Indonesia. Insiden kedua ialah kenyataan Anwar di Parlimen bertarikh 4 April 2023 berkenaan tuntutan China terhadap kawasan operasi Petronas, di mana Anwar berkata boleh buka rundingan dengan China jika China merasakan kawasan itu adalah hak mereka. Insiden ketiga terjadi pada 8 Jun 2023 ketika sidang media bersama Presiden Indonesia, di mana Anwar berseluruh menerima arahan instruksi dari Jokowi untuk menyelesaikan isu sempadan Malaysia dan Indonesia. Di ketiga-tiga insiden ini jelas dan nyata Anwar telah cuai dalam percakapannya berkenaan kedaulatan negara sekaligus menghantar signal yang amat salah. Kami juga telah disiasat mengenai apa yang kami tahu mengenai isu ambalan. Kami melihat laporan ini didalami oleh mereka yang berkuasa yang cuba membisukan kami dari bersuara. Sayangnya taktik ini telah gagal. Untuk ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pegawai penyiasan dan PDRM yang telah begitu profesional dalam menjalankan tugas mereka. Isu kedua pada hari ini ialah perkembangan terkini mengenai blok ambalan milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia. Okey, yang ini saya rasa media. Sehingga kini Anwar Ibrahim dan Menteri Terbabit tidak menjawab jika Treaty Laut Sulawesi itu akan memberikan kesan kepada tuntutan Indonesia terhadap blok ambalan milik Malaysia.
Sebaliknya, kami lihat kerajaan berminat untuk memusingkan apa yang dibangkitkan sebagai satu fitnah terhadap kerajaan. Kita sedia maklum segala bentuk penyelesaian sepadan akan memberi kesan kepada zon ekonomi eksklusif. Apatah lagi pada 13 Julai yang lalu, seperti dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia melalui Direktur Jeneral Minyak dan Gas Bumi Tutuka Aryaji membuat kenyataan susulan Treaty Laut Sulawesi yang telah dimeterai menjadi titik tolak untuk kerjasama kerajaan Indonesia-Malaysia membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang selama ini menjadi tuntutan Indonesia. Tutuka membuat kenyataan oleh kerana treaty itulah kesepakatan telah dicapai oleh Indonesia dan Malaysia untuk membuat kajian berkenaan blok ambalat itu, dan kajian ini dijangka selesai pada hujung tahun. Terpinga-pinga dengan apa yang sedang berlaku terhadap blok ambalat yang dimiliki oleh kita, Malaysia. Di sini kami ada beberapa soalan yang kami desak Anwar jawab. Soalan pertama, kenapa Indonesia berani mengeluarkan kenyataan seperti ini? Adakah memang sudah ada perbincangan dan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut Indonesia? Soalan nombor dua, jika sudah ada perbincangan atau kesepakatan dicapai oleh Anwar dan Jokowi untuk membentuk Joint Development Agreement JDA, ianya dibuat berdasarkan dibuat atas dasar apa? Nombor tiga, soalan nombor tiga, apakah terma dan syarat pembentukan JDA untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Berapa banyak yang Anwar sanggup beri kepada Indonesia dari blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Soalan nombor empat, jika tidak ada rundingan dan kesepakatan berkenaan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia seperti mana yang dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, kenapa sehingga hari ini kenyataan itu tidak dibidas oleh kerajaan Malaysia? Isu ketiga untuk hari ini adalah berkenaan dengan memorandum yang telah dihantar oleh Gempita kepada dua bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri. Kami telah meminta kedua-dua bekas Perdana Menteri untuk membangkitkan perkembangan terkini mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia di Parlimen. Kami juga telah meminta kedua-dua bekas Perdana Menteri itu mencadangkan kepada Parlimen agar semua perjanjian dan treaty melibatkan kedaulatan negara hanya boleh dimeterai setelah dibentangkan kepada jawatan kuasa khas Parlimen untuk memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terjamin. Butir-butir terperinci dan salinan Treaty Laut Sulawesi yang telah ditandatangani pada 8 Jun 2023 tidak langsung didedahkan kepada Parlimen Malaysia, apatah pula kepada umum. Ini telah menghalang proses semak dan imbang dan dapat dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara terjamin. Kenyataan kami tamat. Kita buka untuk soalan. Ada apa-apa soalan? Adakah? Ini soalan daripada media Indonesia dah masuk kan? Dah. Nanti yang itu kita akan jawab daripada secara bertulis. Setakat ni ada apa jawapan daripada pihak kerajaan, sama ada daripada PMX ataupun daripada mana-mana Menteri Kabinet ataupun ahli Parlimen Pakatan Harapan? Oh, tak ada. Saya rasa diorang tak ada buat apa-apa kenyataan. So itu menyebabkan kita akan teruskan perkara ini kan. Dan kita akan terus bawa apa yang kita boleh buat setakat ini adalah sidang media maya yang kita guna ni untuk dibuat oleh untuk disaksikan sendiri oleh media Malaysia dan juga media Indonesia. Sebab perkara ini kita terpaksa bawa ke cross border kan, supaya media Indonesia juga tahu apa yang sedang berlaku lah.
Maksudnya dalam dekat Indonesia sendiri pun diorang tak tahu, adakah diorang masih lagi tak tahu pasal perkara isu amalan ni? Okey, apa yang kita dapat tahu ialah pada bulan Julai kita dah mula dengar dilaporkan satu demi satu oleh media-media Indonesia kenyataan dibuat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri melalui Director Jeneral Minyak dan Gas siapa nama tadi tu? Tutuka Ariaji yang bakal ada kerjasama antara Malaysia dan Indonesia untuk membangunkan blok yang dipertikaikan, yang di mana blok ambalat milik Malaysia yang dipertikaikan, yang dituntut oleh Indonesia. So ini telah dilaporkan secara meluas oleh media Indonesia. Kenyataan ini dilaporkan secara meluas kepada media Indonesia sehinggalah kemuncaknya pada 13 hari bulan Julai kenyataan melalui wawancara khas CNBC Indonesia bersama Tutuka Ariaji yang menyatakan memang sedang berencana untuk melaksanakan Joint Development Agreement dan kemudiannya akan membentuk satu regulator untuk membangunkan blok ambalat yang dimiliki oleh Indonesia yang dituntut oleh Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu. So setakat ini yang kita dapat adalah kenyataan-kenyataan media daripada media-media Indonesia lah. Jadi tak ada apa-apa dari KMS tak cakap apa. So inilah menyebabkan masalah dia. Bila kita tanya kepada bila kita lontarkan soalan demi soalan, ya, kita dituduh macam-macam. Mereka kata kita buat fitnah yang Malaysia telah jual ambalat kepada Indonesia. Kita tidak pernah kata. Memang ada di sana orang jadi spekulasi jadi bertambah-tambah sebab persoalan tidak dijawab, kan? Kalau ikut logik, kenapa orang kata boleh percaya yang blok ambalat ini telah dijual? Sebab bila mereka baca daripada media Indonesia mengatakan akan ada Joint Development Agreement, maksudnya Malaysia akan mengorbankan tak tahu banyak mana kita punya kepentingan dalam blok ambalat yang kita punya yang dituntut oleh Indonesia. Ikut logik, bila kita sedia untuk buat JDA, kalau betul seperti apa yang kerajaan Indonesia kata sudah direncanakan itu adalah ibarat kita mengorbankan sebahagian daripada blok ambalat milik kita. So kita tak boleh salahkan rakyat. Apabila rakyat tanya perkara ini, kita tak boleh salahkan Adun Sabah yang membawa perkara ini kepada DUN. Itu adalah soalan yang legit berasaskan fakta-fakta yang telah yang dilaporkan di media dan sebagainya. Tapi setakat ini memang tidak mahu dijawab. Kita telah mempersoalkan. Mereka tahu kita mempersoalkan, kan? Kenapa kerajaan Indonesia kekal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kekal membuat kenyataan sebegini? So benda ini memang sesuatu yang kita tak jangka, yang kita hairan. Kenapa tidak dijawab oleh Anwar Ibrahim? Dah terang-terang, kenapa tidak dijawab oleh Anwar Ibrahim? Setiap kali kerajaan jawab, dia orang cuba pusing fakta. Perjanjian yang dikatakan perjanjian Sulawesi itu sahaja. Adakah mana menteri kabinet selain daripada menteri kewangan dan menteri dah tengok perjanjian? Wah, itu kita tak boleh jawab. Apa yang kita tahu ketika sesi PMQT Anwar Ibrahim, kalau kita tengok balik kalau kita tengok balik live daripada YouTube hari itu, Anwar ada memberi bayangan yang salinan treaty tu tak tengok ke salinan treaty tu. Kalau tengok balik part tu, dia memberi bayangan seolah-olah ahli parlimen telah menerima salinan treaty tersebut. Tetapi kita kemudian dapat tahu beberapa hari selepas itu mereka tidak terima, ahli parlimen tidak menerima salinan treaty tersebut. Jadi kita tidak tahulah apa yang sama ada siapa lagi yang dah tengok yang boleh menjadi semak dan imbang memastikan. Kita tak boleh terima 100% apa yang Anwar Ibrahim dan juga Menteri Kabinet cakap, sebab kita tak ada orang lain, pihak ketiga yang boleh mengesahkan apa yang ditandatangani. Ahli parlimen yang belum tengok dokumen tu, perjanjian tu, ahli parlimen daripada pembangkang atau daripada kerajaan? Saya dengar daripada blok kerajaan perpaduan sendiri, ada beberapa ahli parlimen yang saya sendiri tanya, mereka kata mereka pun tak tengok lagi perjanjian treaty itu. Mereka tak tengok. Jadi kita tahu siapa. Kelakarnya, kita mendengar salah satu sebab kenapa treaty itu tidak boleh dibuat kepada umum, untuk dilihat kepada umum, adalah kerana perlu melalui proses ratifikasi Parlimen Indonesia. Jadinya, bila bayangkan ahli-ahli Parlimen Indonesia mempunyai privilege untuk melihat, menyemak treaty itu, sementara kita punya ahli-ahli Parlimen kita tidak mempunyai privilege untuk menyemak dan melihat treaty itu sebelum ianya dimeterai. Jadi maksudnya memang tak ada
apa dia? Kerajaan tidak boleh menyalahkan rakyat Malaysia yang keep on mempersoalkan perkara ini. Walaupun anda kata ianya berkenaan dengan maritime laut, kita tahu setiap apa poin-poin yang kau persetujui, ianya akan memberi impak kepada further punya area macam ZEE, Zone Ekonomi Eksklusif. Jadi bila kita tanya, apabila kau tandakan FPT itu, apa impak kepada amalan? Kau kena jawab. Kau tak jawab apa impak kepada amalan. Kau keep on highlighting, kononnya rakyat telah memfitnah kau menjual amalan. Kau tidak menjawab soalan yang rakyat tanya secara tepat. Kau hanya nak melayan soalan-soalan yang kau rasa kau boleh pusing berkaitan dengan isu ini. Dan apa yang menakutkan kita ialah kalau ikut kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ketika Jokowi datang ke Malaysia hari itu, sempadan daratan kena diselesaikan pada bulan Jun tahun hadapan. Jadi kita takut moving forward, apa lagi treaty, kita tak tahu lagi apa akan jadi dekat kita punya kedaulatan negara. Which is actually one of the reason lah kenapa kita hantar memorandum kepada dua bekas Perdana Menteri itu untuk memastikan moving forward tak ada seinci pun kedaulatan Malaysia yang terjejas. So it has to go through parlimen. Kalau Indonesia boleh ratifikasikan benda itu melalui parlimen mereka, kenapa kita tidak boleh berbuat demikian untuk negara kita? Kalau ada benda yang boleh saya tambah, yang penting sekarang ini ialah apa yang dilakukan oleh kami dan juga seluruh rakyat Malaysia ini bukanlah satu perkara yang hendak mendatangkan kegusaran awam ataupun hendak memecah belahkan. Jauh sekali untuk menanamkan naratif-naratif yang tidak betul. Tidak. Kerana kita mempersoalkan seperti mana disebutkan oleh YB Baru tadi, kami mempersoalkan perkara yang legitimate berdasarkan kepada chain of events, the reported chain of events. Benda yang bukannya kami korek-korek daripada lubuk mana, tak. Benda ini memang dilaporkan dan telah pun disebarkan secara luas di dunia media. Jadi daripada laporan-laporan tersebut, kami cuba untuk sambungkan titik-titiknya. Dari situ terdapat beberapa keraguan yang sememangnya sepatutnya ditanya bukan sahaja oleh kami, tetapi sepatutnya ditanyakan oleh ahli-ahli parlimen itu sendiri sebenarnya. Mereka yang sepatutnya menjadi penyeimbang dan imbang kepada apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh kerajaan terutamanya. Dan memandangkan seperti mana dijawabkan oleh YB tadi, belum ada apa-apa jawapan yang tuntas kepada mana-mana pihak. Jadi kami terpaksa mengambil tindakan yang tidak popular ini untuk bertanyakan soalan-soalan yang legitimate, soalan-soalan yang sahih, yang sepatutnya ditanyakan. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kedaulatan negara kita ini adalah first and foremost yang perlu kita pertahankan. Sebab kalau bukan kita yang pertahankan kedaulatan negara kita ini, siapa lagi? Tetapi having said that, saya hendak imply dan hendak menegaskan di sini, kami tidak menuduh sesiapa menjual apa-apa. Tidak. Sebaliknya kami hanya bertanya soalan. Sekiranya kalau jawapan itu ada terbukti Malaysia tidak ada melibatkan dan sebagainya, alhamdulillah, baguslah, kan? Dan itu yang kami nak tahu. Itu sahaja. Bukan, tidak lebih, tidak kurang. Ada soalan lagi? Ayo. Okay. Alright. So kita, apa yang saya boleh cakaplah kepada kerajaan Malaysia ni, tindakan untuk menakut-nakutkan mereka yang bersuara membawa isu ini, sebab ini adalah isu penting. Tindakan seperti laporan yang dibuat terhadap kami semua tidak akan mematahkan semangat, tidak akan menakutkan kami. Kami menyeru Anwar Ibrahim untuk jawab apa yang dibangkitkan di dalam sidang media maya pada hari ini. Dan kami juga menyeru rakan-rakan media terutama daripada Indonesia yang menonton sidang media kita ini untuk persoalkan. Kerana kami lihat hanya pihak Indonesia yang membuat kenyataan seperti ini, dan mungkin anda perlu tanya kepada kementerian anda kenapa Malaysia membisu. Kerajaan Malaysia membisu, tidak membuat apa-apa kenyataan berkaitan dengan perkara ini. Sebelum tu saya nak tanya kedai kita ada cakap apa? Kamisha? Okay, so kita terima kasih.
kasih kerana sudi menghadiri sidang media yang kita buat secara maya ini. Kepada media yang telah menghantar soalan kepada kita punya media koordinator, kita akan jawab secara bertulis dan beri kita masa sehingga pukul 5 hari ini kita akan selesaikan, kita akan jawab soalan-soalan yang telah dihantar itu. Terima kasih.